Orang dia nak berzikir, dia nak zikir-zikir yang dia rasa dia susun sendiri. Quran tak baca. Zikir yang Nabi Muhammad ajar, dia tak semangat nak buat. Tidak dinafikan. Ada juga zikir-zikir yang disusun oleh ulama'-ulama', oleh orang-orang soleh yang datang selepas para sahabat, at-tabi'in, salafus soleh, menyusun zikir-zikir. Cantik zikir-zikir ni, silakan. Tetapi jangan sampai kita duk amal zikir-zikir yang ulama' buat, Quran kita tak baca. Zikir yang Nabi ajar kita tak baca. Kita bersungguh, oh aku ada amal zikir ni. Aku dapat sanad, aku dapat ijazah. Aku dapat ijazah amal zikir ni. Quran tak baca. Aku dapat ijazah amal zikir ni dari Tok Syekh ni, Tok Syekh ni. Ijazah itu bagus. Zikir itu bagus. Tapi bila kita silap faham, kita duk rasa bangga dengan ijazah, dengan sanad ini, itu, ini, zikir ni, Quran tak baca. Zikir-zikir yang Nabi ajar tak baca. Itu masalah. Yang dalam Maksurat itu Hasan Al-Banna susun zikir-zikir yang memang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita cuba amalkan sikit-sikit setakat yang kita mampu. Apa tujuan Quran ini? In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Apa tujuannya? Sekali lagi Allah Taala sebut kesimpulan, liyunzira man kana hayyan, untuk memberi, liyunzir. Disebut apa tu? Memberi peringatan, inzar. Inzar ni memberi amaran. Apa? Attention please. Itu attention tu. Inzar, memberi amaran. Maknanya Quran, Islam bukan untuk mengajar saja. Orang yang nak tafsir Quran bukan sekadar mengajar tafsir. Mengajar Islam. Islam bukan datang sekadar untuk mengajar, tetapi untuk memberi peringatan. Dan yang akan ambil peringatan ini orang yang hanya hati-hatinya hidup. Ada dua tafsiran. Memberi peringatan kepada man kana hayyan. Yang pertama, peringatan kepada orang hidup. Dengan maksud ialah memberi amaran kepada orang-orang hidup, bukan untuk orang mati. Ada orang begitu semangat, mati sibuk nak baca Quran, hidup tak baca Quran. Ada juga macam tu. Siap allocate duit lagi. Mak tak sihat ni duit 2,000 ni, mak mati nanti upah orang baca Qurannya. Lah, masa mak hidup tak baca Quran. Kita simpan duit untuk orang baca bila kita mati. Masa hidup tak baca Quran. Tak nak belajar Quran. Kena belajar Quran. Yang tak boleh baca lagi belajar. Dah ustaz, saya segan lah ustaz nak belajar. Takkan saya baru nak mula. Anak saya dah baca surah Baqarah. Saya ni baru Iqra 4. Macam mana? Belajar tuan-tuan, belajar. Ini liyunzira man kana hayyan. Quran ini untuk orang hidup. Jangan tunggu kita mati baru sibuk nak pasang Quran, nak upah orang baca Quran. Untuk orang hidup. Satu makna. Satu lagi, liyunzira man kana hayyan, ialah orang hidup dengan makna hidup hatinya. Hidup hati. Dia akan memberi amaran. Orang yang hatinya tak hidup dengan iman, dia tak terasa apa dengan Quran. Dia baca Quran, dia baca tafsir Quran, dia tidak terasa apa-apa. Sebab apa? Hatinya mati. Na'udzubillah. Hatinya mati. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan Quran tadi juga untuk menyatakan benarnya janji Allah untuk beri azab kepada orang-orang yang kafir. Jadi bila bagi tahu, beri amaran dan peringatan kepada yang hidup, yang hatinya hidup, dia ni beriman, hatinya hidup. Seolah-olah orang kafir ni hatinya mati. Dia panggil muqabalah dalam ilmu balaghah. Allah Ta'ala bagi sifat golongan yang terima Quran, seolah-olah mereka ni hidup hati mereka. Sebab tu kita baca tadi doa tadi, perasan tak? Wa ahyiha bima'rifatik. Ada tak doa dalam surat tadi? Wa ahyiha bima'rifatik. Ya Allah, hidup suburkanlah hati-hati ini dengan apa? Dengan ma'rifah. Tadi kita baca doa kan? Wa ahyiha bima'rifatik. Ya Allah, hidup suburkanlah hati ini dengan ma'rifah, dengan kenal Allah. Wa amitha, dan matikanlah pemilik hati ini ala syahadati fi sabilik, di atas jalan perjuangan agamamu. Kita minta supaya Allah Ta'ala hidup suburkan hati kita.
Hidupkan hati kita ini dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Tak mampu nak baca banyak pun, bacalah surah-surah yang apa ni, yang setakat kita mampu. Nabi pernah duduk dengan sahabat. Nabi kata, mampu tak di kalangan kamu amal baca setiap malam baca 1/3 Quran? Sahabat kata, Rasulullah, 1/3 setiap malam banyak sangat tu. Kalau 1/3 setiap malam, macam mana kami nak buat? Lalu Rasulullah bagi tahu surah Qul huwallahu ahad, pahalanya seumpama 1/3 Quran. Dan Ustaz, macam mana Ustaz 1/3? 1/3 baca Qul huwallahu saja. Nak sebut senang, nak buat tu payah. Nak baca surah Qul huwallahu senang ke susah? Nak baca Qul huwallahu senang ke susah? Berapa jam sekali baca surah tu? Nak amal malam ni boleh? Boleh amal. Tapi nak buat malam besok, malam lusa, nak istiqamah tu. Hati-hati kita ini hidup dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surah, membaca Al-Quran, ataupun zikir-zikir yang lain lagi lah. Banyak lagi zikir-zikir. Antara zikir yang hebat apabila ditanya Nabi Musa, yang kisah dengan Nabi Musa, bila orang tanya Nabi Musa zikir apa yang paling Nabi Musa bertanya Allah Subhanahu wa taala, apa zikir yang paling baik? Zikir yang paling baik ialah la ilaha illallah. Musa kata, tak ada ke yang lain? Itulah yang paling hebat. Antara zikir yang paling hebat, la ilaha illallah. Susah ke nak sebut la ilaha illallah sambil-sambil jalan jam tu? Ada orang dia lebih suka bernasyid. Suara tak sedap pun duk nasyid. Nasyid, nyanyi, duk ikut nyanyi. Kalaulah sambil mandu tu kita ikut dengan zikir, alhamdulillah. Sekarang ni banyak CD-CD keluar. Apa yang baru tu? Zikir siapa tu? Terapi zikir tu. Terapi zikir ni Hafiz Hamidul ke apa? Kan? Bagus tu. Bagus. Saya ni bukanlah jual CD, saya tak jual CD, tapi benda yang baik kita promosi, kan? Bagus. Kita duduk, anak-anak boleh ikut kita tak pandai nak buat gitu. Kita pandai astagfirullah je, tak pandai nak buat belagu-belagu. Tapi duduk dah kereta tu ikutlah. Anak-anak berkata tak sedap suara Abi. Tapi tak apalah, kurang-kurang kita menghayati zikir-zikir itu terapi kita sebenarnya. Dan apa zikir itu dibuat, diambil daripada yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya Rasulullah bukanlah seorang penyair. Apa yang dibaca itu adalah wahyu dan zikir daripada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sini. Pernah sekali ruya anna al-Ma'mun qala li Abi Ali al-Munqari. Satu hari seorang khalifah yang nama dia Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni cakap pada seorang yang nama dia Abi Ali al-Munqari, balaghani annaka ummi wa annaka la tuqimu asy-syi'r wa annaka talhan. Khalifah dia bercakap dengan seorang yang bernama Abu Ali al-Munqiri ni. Khalifah cakap, aku dengar khabar kamu ni buta huruf, tak pandai syair, dan kamu bercakap Arab tak betul grammar. Talhan ni cakap Arab tak betul, ataupun dengan maksud lain baca Quran salah. Dua makna. 3 perkara aku dengar tentang kamu ni. 3 perkara. Kamu ni buta huruf, kamu ni tak pandai bersyair, kamu ni bercakap Arab salah bahasa Arab. Lalu kawan tu jawab pada khalifah, wahai tuan khalifah, tentang saya bercakap Arab yang kadang-kadang tersilap tu memang kadang-kadang saya tersilap cakap. Tapi tentang buta huruf, saya buta huruf, Rasulullah pun buta huruf. Saya tak pandai bersyair, Rasulullah pun tak pandai bersyair. Khalifah kata, aku selama ni tahu 3 je kebodohan kamu, sekarang ni aku tahu yang keempat dah. Dengan dia menjawab tu, Khalifah kata, tak betul kefahaman kamu tu. Ada pun Rasul yang buta huruf dan tidak pandai bersyair, itu sebenarnya satu khususiyah. Itu sebenarnya adalah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kalau tak pandai syair, kira memang
rendahlah di kalangan masyarakat. Kalau tak pandai membaca menulis memang gitu juga. Nabi Muhammad itu khususiah. Kita kata Nabi buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis, itu kehebatan khusus untuk Nabi saja. Sebab apa? Bila tak reti baca, tak reti menulis. Orang nak tuduh Muhammad ni baca kitab lain, buat Quran, macam mana nak baca kitab lain dia tak pandai membaca? Automatik terjawab. Kalau orang kata Muhammad ni reka Quran, dia tulis sendiri. Nak tulis pun tak pandai. Jadi buta huruf untuk Nabi Muhammad kelebihan. Jangan pula kita tahun ni tak payah hantarlah anak sekolah, biar buta huruf lah macam Nabi. Nak ikut Nabi. Itu kepahaman yang salah. Sebab tu Khalifah kata, aku tahu hari ni kebodohan kamu yang keempat pada orang tu tadi. Lama ni aku tahu kamu 3 je yang bodoh. Jadi itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya syair tetapi wahyu daripada Allah yang memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya dan yang memberi berita bahawa benarnya janji Allah untuk azab orang-orang yang ingkar. Ini khulasah Quran sebenarnya di hujung-hujung surah Yasin ni. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tengok. Awalam yarau. Banyak dah kita jumpa kan? Awalam yarau afala yaqilun. Dalam surah Yasin ini banyak dia mengajak manusia supaya memerhati. Tidakkah kamu melihat dengan makna observe, melihat dengan makna memerhati, meneliti. Kalau sebelum ni cerita langit, matahari bergerak, orbit, cerita tentang banyak dah perkara, yang ni ada seterusnya. Tidakkah kamu melihat bahawa kami telah menciptakan, tidakkah mereka melihat bahawa kami telah ciptakan bagi mereka daripada yang kami cipta dari tangan-tangan kami sendiri binatang-binatang ternakan. Sekarang Allah suruh fikir tentang binatang ternakan pula. Cara Quran ajak kita berfikir dengan perkara-perkara yang dekat dengan kita. Mungkin kalau kita baca surah ni, ustaz, ayat ni suruh tengok binatang ternakan. Saya tak ada ternak kambing, saya tak ada ternak ayam, saya nak tengok apa? Tapi ada orang yang menternak anak, ada kan? Ada tak orang yang menternak anak? Ada? Ada, dia menternak anak. Yang menternak lembu, bila lembu tu besar boleh jual daging, sembelih boleh jual daging dapat duit. Yang penting lembu tu gemuk, boleh jual dapat daging. Itu menternak lembu. Yang menternak anak ni, yang penting anak dia sampai masa boleh bagi duit kat dia. Semayang tak ke, aurat tak tutup ke, tak peduli, yang penting dapat bagi duit tiap-tiap bulan. Itu dia panggil menternak anak. Yang penting sampai masa dapat duit. Samalah dengan lembu. Orang menternak lembu sampai masa dapat duit. Jadi kita, minta maaf saya sebut, kita para ayah, para ibu, anak-anak ni bukan untuk kita ternak dia. Kita fikir, oh besar nanti kerja besar, masuk universiti, dapat gaji, bagi duit. Sama menternak tu. Anak-anak ini adalah pelaburan kita. Ini amanah dari Allah. Ini yang akan tolong doa untuk kita nanti kita mati. Kita duduk dalam kubur, mereka lah yang akan menyejukkan kubur kita. Itu untuk anak-anak. Itu orang yang mendidik anak. Kalau yang fikir besar nanti, saya pencen nanti, tak kerja nanti, harap dia lah kerja bagi duit bulan-bulan. Menternak anak. Habis tak boleh ke ustaz anak bagi duit? Boleh. Anak bagi duit tak salah. Tapi kita ni dalam kepala, anak ni untuk apa? Kalau untuk dapat duit, menternak. Kalau untuk dapat doa mereka, bacaan Quran mereka, kita dapat pahala dalam kubur sana, itu mendidik anak. Jadi Allah Ta'ala ajak manusia fikir tentang binatang-binatang ternakan. Fahum laha malikun. Mereka memiliki, orang Arab dulu mereka memiliki binatang ternak. Antaranya unta, lembu, keldai. Keldai adalah binatang ternak yang paling buruk suara dia dan paling bodoh. Orang Arab kalau nak cerita bodoh, mereka akan sebut bodoh macam keldai, ataupun suara yang buruk macam keldai, macam suara keldai.